Assalamualaikum, apa khabar? Saya nak share sikit lah. Saya nak share sikit sharing saya ni, macam mana nak jadi seorang wanita dan juga seorang wanita yang berjaya menguruskan keluarga dan juga perniagaan. Okay. Nombor satu sekali saya rasa positif tu sangat penting. Hai Bandin. Ada semua dia kalau Facebook. Buat malu nak sharing ni. I love you too, Warrior Wannabe. Okay. Macam apa tu? Kalau kita nak jadi seorang yang berjaya menguruskan keluarga dan juga apa sajalah yang kita cuburi karya kita ke apa, kita kena jadi seorang yang positif. Okay, niat masa pagi bangun tu kita kena ada satu niat. Kalau saya lah, saya akan niat macam contoh, ya Allah jumpakan aku dengan orang-orang yang boleh memberi memberi manfaat, vibes yang baik, vibes yang positif. Sebab kadang-kadang bila kita banyak jumpa dengan orang, kita akan terbawa-bawa tau dengan vibes tu. Ataupun bila kita mulakan hari tu, maksudnya contoh bila kita bangun pagi tu, kita kena kawal kita punya emosi. Macam tu saya niat lah, ya Allah ya Tuhanku, semoga hari ni hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum. Dan kita niat yang, ya Allah, semoga akalku dapat mengawal emosiku. Lindungilah daripada emosiku yang kawal akalku. Maksudnya macam tu. Saya berdoa lah. Hai Syah. Dan juga kita kena banyak fokus kepada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Macam mana perkara-perkara, macam pergaulan kita, siapa ya, circle mana yang kita ada. Circle kita tu penting. Siapakah yang berada di keliling kita, tu pun penting juga. Maksudnya kalau kita rasa circle kita tu tak mendatangkan manfaat, tak memberi faedah kepada kita, buang masa kita, lebih baik kita jauhkan daripada circle tu. Kan? Memang pergaulan tu amat-amatlah penting. Pilih circle yang dapat memberi semangat kepada kita. Maksudnya contoh, bila kita tengok seseorang tu macam memberi semangat dan inspirasi lah. Contohnya macam bila kita tengok seseorang tu berjaya, kita tanam dalam jiwa kita ni, aku pun nak jadi berjaya macam orang tu. Dan kita cari apakah rahsia di sebalik kejayaan orang-orang tu. Apakah rahsia dia. Mungkin thank you, banyak love hari ni, happynya saya dapat banyak love dekat IG, tapi dekat Facebook tak ada. Saya faham Facebook saya tak banyak. Maksudnya macam kita tengok kejayaan seseorang tu, apakah rahsia dia. Maksudnya kita cari di sebalik kejayaan orang tu, apa yang dia buat. Adakah dia banyak dia menjaga keluarganya, kan. Maksudnya macam bila dia menjaga, contohlah kita kata bila kita seorang yang menjaga keprihatinan ibu bapa kita, kan, tu adalah rahsia-rahsia kejayaan kita juga. Sebab setiap kali kita membahagiakan ibu bapa kita, dia akan mendoakan kita, dan doa ibu bapa doa yang mustajab, yang tidak ada hijab, yang Allah akan kabulkan setiap doa-doa ibu. Waalaikumsalam Bel. Dan bila kita bergaul dalam circle yang betul, yang boleh membawa kita kepada orang kata menjadi contoh lah, kan. Bila kita tengok tu kawan-kawan kita ni yang boleh membawa kita sama-sama untuk dia berada di landasan yang betul. Macam tu. Okay. Bergaul dengan circle yang betul dan boleh memberi inspirasi dan semangat. Itulah sangat-sangat penting lah, saya rasa, kan. Yang saya nak share. Dan kita sebagai seorang wanita, bila kita nak berjaya, nombor satu sekali kita harus mampu mengharungi segala cabaran. Ya, Facebook saya Kartini Khan.
Jika anak-anak sentak pada ibunya dalam WhatsApp, mohon data dijelaskan. Biasalah perangai anak-anak ni, kadang-kadang dia orang sentak ke apa ke, tapi kita sebagai seorang ibu, kita jangan berdendam dengan anak-anak. Kalau misalnya kata dia kadang-kadang kita pun ada salah juga, bukan anak saja yang salah. Jangan kita ingat kita ibu semua kita buat betul. Kadang-kadang kita tersilap juga, mungkin percakapan kita ke apa ke. Jadi kita bila kita anak kita sentak ke apa ke, cuba cari jalan macam mana kita nak tenangkan jiwa dia. Macam tu. Hai Nona Mengmail, siapa aku dong. Selamat berpuasa. Jadi maksudnya macam bila anak kita sentak, kita kena cari jalan macam mana kita nak tenangkan dia lah. Biasalah manusia kan, ada yang kadang-kadang mungkin dia tu sekarang ni saya jawab soalan yang tadi tanya saya, macam mana kalau anak sentak tu. Okay, dan saya nak balik semula, kita kena tahu circle mana yang kita nak, dan kita tahu kita nak berjaya bukan senang. Macam-macam cabaran yang kita kena lalui. Jadi pengalaman yang banyak ni akan mengajar erti kehidupan kita, kan? Macam pengalaman-pengalaman yang lalu, kita tak boleh macam rasa down lah dengan pengalaman apa jatuh bangun yang kita lalui itu. Kita kena anggap itu adalah satu pembakar semangat untuk kita lebih menjadi seorang yang lebih maju, lebih berjaya dan lebih kuat. Kan orang-orang dulu berkata kalau hidup ni tak ada pengalaman, tak ada cabaran, bukanlah sebuah kehidupan. Kehidupan yang sempurna ni pasti kena ada cabaran dan juga macam-macam lah, kerana itu adalah ilmu yang tidak dapat kita beli. Pengalaman kehidupan ni ilmu yang kita tak boleh beli dengan siapa-siapa. Kita lalui dan kita tahu macam mana kekuatan kita untuk lalui kehidupan tu. Juga cabaran dan halangan ni juga membantu kita untuk lebih yakin, kita lebih jadi orang kata bijak lah untuk kita nak mengatasi, untuk peka dengan tentang situasi sekeliling tu. Okay. Pengalaman ini adalah satu pengalaman ni nanti memang tak pernah ambil tahu kat saya. She left me when I was to Allah, siannya, ya Allah. Tak apa, doakan dia. Tak ada mak yang tak marahkan anak-anak dia. Semua mak pun akan marah dengan anak-anak. Saya jawab soalan Ira Humaira Muzammil. Semua mak pun akan marah dengan anak dia. Sebab apa kita marah? Sebab kita sayang. Kita nak anak kita jadi seorang yang lebih baik. Sebab kalau orang tak akan tegur kita selain daripada keluarga kita, mak kita, bapak kita, mak saudara kita, bapa saudara kita, mereka yang akan tegur. Yang ni tak boleh, yang ni boleh, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kan? Itulah maksudnya kalau cabaran dan halangan dalam kehidupan tu, pengalaman dan juga cabaran dalam kehidupan tu yang mengajar kita untuk menjadi seorang yang lebih yakin, lebih bijak dan lebih peka dengan situasi sekeliling. Saya always maafkan dia, bagus-bagus. Kena maafkan mak kita dan kita kena sentiasa mendoakan dia. Yang paling bagus lagi kalau boleh baca Fatihah setiap hari, hadiahkan dekat ibu. Okay, bell nom. Okay, saya nak sambung balik. Macam tadi kita kata cabaran untuk menjadi seorang yang berjaya, kan? Dan satu lagi pemikiran kita ni harus tegas. Pemikiran kita ni, kita wanita yang berjaya, memiliki corak dan juga gaya pemikiran yang sangat tegas. Kita tegas kerana apa? Kita nak jadi ketua, kita kena tegas. Kalau kita macam tak tegas, kita nanti kita tak boleh nak orang kata applykan lah apa yang kita nak tu, kan. Lepas tu apa nak cakap tadi yang sini.
macam tadi saya cakap, kita harus tegaskan dan juga kita harus bijak untuk mengatur kehidupan kita. Kalau anda nak jadi seorang yang berjaya dalam career, tak kisahlah businesswoman ke apa ke, jadi anda kena tahu tanggungjawab sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Saya anak kepada ibu saya masih ada sekarang ni. Saya seorang isteri kepada suami saya dan saya seorang ibu kepada anak-anak saya. Jadi kita harus tahu, kita harus bijak untuk bahagikan masa kita ni untuk urusan, terutamanya urusan rumah tangga. Macam kita harus tahu macam urusan-urusan rumah tangga kita harus selesaikan. Jadi maksudnya macam saya sendiri, saya akan pergi ke Tesco. Saya akan akan belanja barang-barang untuk barang-barang dapur. Sebulan sekali saya pergi Tesco. Dan juga saya akan pergi pasar, saya akan masak. Setiap hari saya masak. Walaupun tak banyak lauk, sekurang-kurangnya 2 lauk saya akan masak untuk anak-anak saya. Jadi suami saya tak ada alasan yang dia nak komplain dekat saya yang saya abaikan tanggungjawab saya sebagai seorang isteri, seorang ibu kepada anak dan juga kepada suami dan juga anak-anak saya lah. Jadi kita harus bijak untuk menguruskan keluarga kita. Intan share live ni. Jadi bila semua urusan kita terurus, hubungan kita dengan suami kita tak ada gangguan. Tapi kalaulah kita asyik duduk ingatkan kerja kita, nak buat kerja ni apa semua, tapi hal rumah tangga kita abaikan, nanti timbullah pergaduhan ke apa kan. Jadi tak best lah kita bila kita duduk ni pun salah satu orang kata vibes yang kita nak kena ada waktu pagi kita bangun tu. Kita tak nak ada hubungan kita dengan suami tu macam tak ngam. Sebab kalau kita dengan suami kita tak ngam pagi tu, sampai petang sampai malam pun kita jadi macam tak best kita punya kita nak jalani kehidupan kita tu. Tak rasa macam best lah, macam tu kan. Dan satu lagi, kesihatan. Okay, kesihatan, ada duit segunung ke 2 gunung ke, tapi kalau kita tak jaga kesihatan kita, tak ada erti lah. Tak ada erti kehidupan kita kalau kita tak jaga kesihatan kita. Sebab kesihatan ni kita tak boleh beli dengan wang ringgit. Tak ada nilai dengan wang ringgit yang kita ada. Nombor 1 sekali, kesihatan. Lepas tu barulah hal lain-lain. Tak ada duit, tak apa, jangan tak sihat, kan? Bila kita sihat, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat. Dan juga satu lagi tips saya lah untuk anda semua, kita juga harus jaga kerohanian kita. Macam at least kita buatlah, tak banyak pun saya rasa lah, macam kalau kita buat zikir sikit-sikit, selawat macam selawat 100 ke, la ilaha illallah 100 ke, astagfirullah 100 ke, tapi secara konsisten setiap hari. Sebab apa? Kalau kita kata roh kita ni pun perlukan makan juga, macam diri kita juga kan, macam kita jugalah, kita perlukan makanan, roh kita juga perlukan makanan. Jadi makanan roh kita adalah zikir. Jadi kena banyak berzikir. Jadi kalau kita banyak berzikir tu, jiwa dan juga rohani kita akan tenang. Dan juga saya jugalah cuba, bukanlah kata bagus sangat, tapi saya juga cubalah untuk macam kalau dulu saya suka baca Quran pagi, tapi saya baca Yasin malam lepas maghrib. Tapi sekarang saya tukar.
saya baca Yasin selepas subuh. Jadi sebab kan kita baca Yasin sekali macam kita khatam Quran 10 kali. Jadi lebih baik saya rasa kita cuba baca Yasin setiap pagi selepas subuh. Itu adalah sedikit sharing lah daripada saya untuk hari ini. Tapi saya pasti anda semua juga ada amalan-amalan yang anda buat kan. Saya sentiasa doakan semua untuk saya lah, dan saya yakin doa saya Allah terima. Sebab saya dengar kalau sharing daripada ustazah, dia kata kita kena yakin yang doa kita Allah terima kan. Jadi saya sentiasa doakan seluruh, bukan semualah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua sekali. Sebab kita nak sebut nama satu-satu, kita pun tak boleh nak ingat kan. Jadi kita umumkan je lah. Macam saya pun keluarga besar, saya pun tak sebut satu nama adik-beradik ke, sepupu ke, mak saudara ke. Saya cakap ahli keluarga lah, maksudnya ahli keluarga, dan juga kepada semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan saya yakin Allah terima doa saya. Semoga kita semua sentiasa dalam pandangan rahmat Allah, sentiasa mendapat barakah Allah, dan dipelihara daripada perkara-perkara yang mendatangkan penderhakaan, derhaka kita kepada Allah. Minta Tuhan jauh, na'udzubillah min zalik kan. Doa umum, ya betul, doa umum. Kakiku rasa mangga. Saya pun rindu mak saya di kampung halaman nanti. Tak jumpa lama sejak PKP diisytiharkan. Saya rasa sekarang memanglah kita rindu nak duduk, nak apa semua, nak macam saya sendiri, walaupun saya macam ni pun saya masih lagi terasa lah nak balik kampung, nak duduk, nak makan, nak apa semua dengan Umi. Tapi kalau rasa rindu sangat, kita ada FaceTime sekarang kan. Kita ada FaceTime, kita boleh FaceTime je dengan family, dengan siapa yang kita rindulah. Macam saya, anak saya jauh duduk dekat Sabah. Saya pun cuba untuk FaceTime dengan Elisa setiap hari untuk tengok dia, tengok anak-anak dia. Jadi dunia sekarang ni saya rasa sangat-sangat moden lah. Macam tak macam dulu lah. Kalau kita tak pergi jumpa, tak travel, kita tak jumpa. Tapi sekarang ni senang. Buka FaceTime je, kita dah boleh bercakap, boleh tengok apa dia orang buat, apa dia orang masak, kita boleh tengok semua. Doakan untuk saya dapat jadikan mak mertua saya dunia akhirat, dan Lofa pun setuju. Ya Allah. Aunty pakai tudung, ya, tudung Nelofa hijab yang baru. Itulah sedikit sharing aunty kepada follower sempena Hari Ibu. Macam mana kita nak jadi seorang ibu yang berjaya dalam membina keluarga dan juga kejaya. Okay, harap tips yang aunty bagi tu dapatlah sikit membantu anda semua. Jadi kita harus menjadi seorang yang positif, seorang yang tegas dalam masa yang sama. Bukanlah menjadi seorang yang diktator, tapi kita harus bersedia untuk menerima, orang kata menerima komen ataupun menerima Mariam Tisan ni siapa menerima komen, teguran ataupun cadangan daripada anti mai depan sikit supaya cantik tu kelihatan. Itulah maksudnya kita kena bersedialah untuk terima apa sahaja komen untuk kita perbetulkan apa yang. Sebab begini, macam kita kalau tak ada orang yang tegur, kita tak akan perasan apa kesilapan, apa kekurangan di pihak kita kan. Kita perlu ada orang yang boleh sentiasa tegur dan juga memberi memberi semangat dan juga inspirasi kepada kita. Dan kepada anda juga,
tadi tips-tips yang saya sharekan dengan anda, dan saya harap ia dapat memberi manfaat. Semoga anda juga menjadi seorang isteri, ibu dan juga anak, dan menjadi anak, menjadi isteri, menjadi ibu yang berjaya dunia akhirat. Dan saya nak share dengan anda juga, mungkin sempena Hari Ibu ni anda dah, orang kata, tak beli apa-apa lagi kan. Ya, Hari Ibu rasa macam takkan tak bagi apa-apa dekat mak ke kan. Okey, kita ada keluaran terbaru, set Primadonna dan juga Diva. Okey, satu Primadonna, satu Diva. Kotaknya sangat-sangat eksklusif, cantik sangat. Set Primadonna ni kita ada 4 color kat dalam. Okey, 4 color, semua color cantik. Kalaulah ada salah satu color yang anda rasa macam tak sesuai, mungkin color tu anda boleh bagi dekat sesiapa yang anda nak hadiahkan lah. Ataupun boleh mix and match dengan color yang lain. Supaya macam saya pakai sekarang ni, saya campur macam Boss Babe dengan Major Love. Saya campur dua color. Lepas tu saya brush sikit. Ini adalah set Diva. Okay, kita ada 4 color. Kena raya puasa dah dekat, tak berapa hari lagi, dah 2 minggu lagi kita nak raya. At least kita ada beli sesuatu untuk mak, ataupun untuk kakak kita ke yang dah jadi ibu, atau siapa-siapa sajalah kita nak hadiahkan. Boleh beli hadiah, boleh hadiahkan set Primadonna ataupun Diva keluaran terbaru. Koleksi ni adalah yang Anglo, X Nilofa, X Mama Sub. Okay, boleh dapatkan dengan tim yang Anglo dan juga tim Mama Sub. Okay, I love you. Bye. Assalamualaikum.